Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua pelajar. Hari ini kembali lagi bersama Cikgu Nadia dalam pengenalan subjek Pendidikan Seni Visual KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sebelum kita mula, jomlah kita buat sesi suai kenal terlebih dahulu. Nama Cikgu Puan Syarul Nadia binti Hamdan. Cikgu merupakan guru mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tingkatan 4 dan tingkatan 5. Pengalaman mengajar ialah selama 14 tahun. Selepas tamat SPM, cikgu telah melanjutkan pembelajaran ke bidang diploma seni lukis dan seni reka di UiTM Shah Alam. Kemudian, cikgu ambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka Tekstil dengan kepujian di UiTM Shah Alam juga. Dan akhirnya cikgu mengambil jurusan Diploma Pendidikan KPLI Pendidikan Seni Visual Menengah di Institut Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Akhirnya, cikgu berada di sini sebagai seorang guru pendidikan seni visual. Sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut, ada baiknya pelajar kita tengok dahulu standard kandungan KSSM PSV tingkatan 4 dan 5. Kesemua pelajar mestilah menguasai keempat-empat standard kandungan tersebut. Standard kandungan pertama iaitu persepsi seni, pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah dan apresiasi seni visual, seni halus, seni bentuk, seni kraft dan komunikasi visual. Standard kandungan kedua iaitu eksplorasi seni. Eksplorasi seni dan aplikasi pengetahuan serta pemahaman terhadap sejarah dan apresiasi seni visual, seni halus, reka bentuk, seni kraft dan komunikasi visual melalui penggunaan pelbagai media, teknik dan proses. Standard kandungan ketiga, ekspresi seni, iaitu penzahiran idea dan konsep melalui penggunaan pelbagai media, teknik dan proses daripada pelbagai sumber serta teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan standard kandungan keempat iaitu apresiasi seni, iaitu penghayatan terhadap hasil karya seni visual dengan membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual. Kandungan KSSM PSB tingkatan 4. Ada 5 bidang di dalam ni kalau kita lihat. Okey, di dalam bidang-bidang tersebut masih terdapat tajuk-tajuk yang lain, tajuk-tajuk kecil di dalam bidang-bidang itu. Okey, yang pertama kita lihat di sini bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Okey, di dalam bidang ini pelajar akan mempelajari tajuk alat kebesaran dan perhiasan diraja. Bidang yang kedua pula ialah bidang seni halus. Di dalam bidang ini, pelajar akan mempelajari tajuk seni lukisan, seni catatan dan seni cetakan. Berikutnya pula adalah bidang reka bentuk. Di dalam bidang ini, pelajar akan mempelajari reka bentuk landscape dan reka bentuk hiasan dalaman. Menarik bukan? Seterusnya, pelajar akan mempelajari bidang seni kraft yang bertajuk seni ukiran. Dan di tingkatan 4, bidang yang akhir sekali iaitu bidang komunikasi visual, pelajar akan mempelajari 2 tajuk iaitu seni reka grafik, ilustrasi dan seni foto, genre foto. Inilah dia buku teks tingkatan 4 yang awak akan gunakan nanti. Tetapi di waktu pandemik macam sekarang ini, kita tak ada pilihan. Dan pelajar hanya dapat menggunakan buku teks digital terlebih dahulu. Kandungan di dalam buku teks digital juga sama seperti buku teks biasa yang pelajar semua biasa guna di sekolah. Jom kita lihat pula kandungan KSSM PSV tingkatan 5. Ya, di tingkatan 5 nanti anda semua akan mempelajari 5 bidang.
ya, akan mempelajari 5 bidang. Bidang yang pertama ialah bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Di dalam bidang ini, pelajar akan mempelajari tajuk seni bena. Bidang yang kedua ialah bidang seni halus, yang mana pelajar akan mempelajari tajuk seni lukis, tajuk seni catatan dan tajuk seni arca. Bidang yang ketiga pula adalah bidang reka bentuk. Di dalam bidang ini, pelajar akan mempelajari tajuk reka bentuk industri. Kemudian, pelajar akan mempelajari bidang seni kraft yang bertajuk seni batik. Dan akhir sekali, pelajar akan mempelajari bidang komunikasi visual yang bertajuk seni reka grafik, iaitu infografik, dan seni foto, manipulasi imej dan e-portfolio. Macam mana? Menarik bukan? Inilah dia buku teks tingkatan 5. Dalam buku teks ini, semua bidang dan tajuk yang cikgu terangkan tadi, semuanya ada di dalam ni. Tentang penerangan, ada aktiviti, ada latihan pengukuhan, ada nota ringkas dan sebagainya. Dan buku teks tingkatan 5 juga terdapat dalam bentuk buku teks digital. Kita lihat pula apakah format peperiksaan SPM. Okay, macam tadi kita dah tengok, kita belajar bidang, kita belajar tajuk, banyak bukan? Sekarang kita tengok apa pula format peperiksaan SPM nanti. Okey, dalam peperiksaan SPM, nanti pelajar akan menduduki 3 kertas. Jari cikgu kat sini. Sini. Ada 3 kertas. Okey, yang pertama 2611/1 iaitu pendidikan seni visual kertas 1 yang merupakan kertas objektif. Okey, yang berikutnya ialah kertas 2611/2 pendidikan seni visual kertas 2 iaitu amali seni visual iaitu lukisan dan catatan. Kertas yang ketiga ialah 2611/3 pendidikan seni visual kertas 3 yang merupakan kerja khusus penghasilan karya, kajian rekaan seni visual. Di sini format instrumen peperiksaan SPM. Okey, jenis instrumen, jenis item, bilangan soalan, jumlah markah dan tempoh ujian. Jom kita lihat dulu pelajar. Bagi kertas 1. Kertas 1 merupakan instrumen ujian bertulis. Mengandungi soalan objektif aneka pilihan. Mengandungi 40 soalan dan pelajar dikehendaki menjawab semua soalan. Masa yang diberikan pula adalah 1 jam. Bagi kertas 2, ia merupakan ujian melukis, jenis item amali, mengandungi 6 soalan dan pelajar hanya perlu menjawab 1 soalan sahaja. Masa yang diberikan ialah selama 3 jam. Dan kertas ketiga yang dipanggil kerja khusus, pelajar dikehendaki menghasilkan tugasan dan penghasilan karya, mengandungi 4 tugasan dan pelajar hanya perlu menjawab 1 tugasan sahaja. Pelaksanaannya ialah bermula pada bulan Februari hingga Julai, iaitu selama 6 bulan. Dan hanya dilakukan semasa di tingkatan 5 sahaja. Kita lihat pula contoh soalan kertas 1, iaitu kertas objektif. Jom kita lihat standard kandungan dan standard pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP KSSM tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Maksudnya di sini ialah apa yang pelajar telah belajar semasa di tingkatan 1 hingga tingkatan 5 akan dinilai di dalam kertas 1 objektif ini. Okey, kertas objektif ini merupakan aneka pilihan
A, B, C dan D. Okey, pelajar hanya pilih satu jawapan yang paling tepat sahaja. Okey, kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Dan masa peperiksaan yang diberikan ialah 1 jam. Sekarang kita tengok pula kertas 2. Okey, contoh soalan untuk kertas 2. Okey, kertas 2 kebiasaannya soalan dalam bentuk ayat dan situasi. Okey, pelajar dikehendaki membaca, memahami, menganalisa dan menjawab soalan tersebut dalam bentuk lukisan. Okey, bagaimana penilaiannya? Okey, penilaiannya ia merupakan ujian melukis dan catan ataupun catan. Anda boleh menggunakan kedua-dua teknik, sama ada teknik melukis ataupun teknik catan, dan boleh juga anda menggabungkan kedua-dua teknik ni tadi. Okey, yang kedua, soalan kertas 2 ini mempunyai 6 pilihan soalan dan pelajar hanya perlu menjawab satu soalan sahaja. Masa peperiksaan pula ialah selama 3 jam. Sekarang kita masuk pula kertas yang ketiga. Okey, kertas yang ketiga ni ialah kerja khusus penghasilan karya, iaitu karya kajian rekaan seni visual. Okey, di sini cikgu telah sertakan contoh soalan. Soalan ni panjang lagi tapi cikgu ambil sikit sahaja. Okey, dan di bawahnya adalah contoh-contoh karya, portfolio dan produk yang telah dihasilkan. Okey, sekarang kita tengok penilaiannya. Akan dinilai ialah portfolio. Portfolio ni adalah mengandungi kajian yang pelajar hasilkan sebelum menghasilkan karya. Okey, jadinya penilaiannya portfolio dan karya kedua-duanya dinilai. Okey. Untuk kertas 3 ini, pelajar akan diberi 4 pilihan tugasan dan hanya perlu menjawab satu tugasan sahaja. Okey. Dilaksanakan bermula pada bulan Februari hingga bulan Julai, iaitu selama 6 bulan. Dan penghasilannya dihasilkan semasa di tingkatan 5 sahaja. Maksudnya di sini tingkatan 4 tak ada kerja khusus. Tingkatan 5 baru buat kerja khusus. Faham kan pelajar? Tadi kita dah bercerita panjang sangat tentang bidang, tentang tajuk-tajuk, sampailah ke peperiksaan penilaian SPM. Okey, tentang kertas 1, tentang kertas 2, kertas 3. Okey, sekarang jom kita tengok sekejap apakah bidang kerjaya di dalam seni visual. Okey, yang pertama, pereka fashion. Adakah anda tahu apakah dia fashion? Ya, kalau tanpa pereka fashion, dah tentu kita tak dapat pakai yang cantik-cantik, betul tak? Itulah fungsi pereka fashion. Menciptakan pakaian fashion mengikut kesesuaian. Kan? Okay. Yang berikutnya grafik. Macam-macam bidang grafik. Okay? Sehinggalah risalah, banner, pembungkusan. Banyak sangat peluang kerjaya dalam bidang grafik. Okey, yang berikutnya pereka hiasan dalaman. Kita nak rumah cantik, betul tak? Nak konsep itu, nak konsep ini. So, siapa yang buat benda tu? Itulah dia tugas pereka hiasan dalaman. Okey, yang berikutnya kita tengok bidang kerjaya dalam seni visual adalah reka bentuk laman web. Okey, laman web YouTube, okey, laman web interaktif, kan banyak kan sekarang ni kan. Itu termasuk dalam pereka bentuk laman web. Okey, berikutnya, kerjaya yang berikutnya adalah jurugambar. Lagilah banyak. Kan, orang kahwin nak ambil gambar, orang tunang nak ambil gambar, birthday pun nak ambil gambar. Semua benda nak pakai jurugambar. Sebab apa? Kualiti gambar tu tadi tak sama macam kita pakai kamera biasa. Okey, dan mereka mempunyai satu special skill yang kata kalau jurugambar ini tidak terdapat pada orang lain yang
tanpa ilmunya. Okey. Yang berikutnya kita tengok pula juru animasi. Animasi ni apa? Alah, cerita Pipin tu. Kan? Cerita Boboiboy. Itu semua adalah dalam bidang animasi. Okey? Dan yang berikutnya kita boleh tengok kejayaan dalam bidang seni visual ialah pelukis. Okey, pelukis banyak. Okey? Sama ada dia pelukis jalanan, sama ada dia pelukis mural. Okey, banyak peluang pelukis ni sebenarnya. Okey, untuk menghasilkan satu mural sahaja dia boleh mendapat bayaran beribu-ribu ringgit. Okey? Dan seterusnya pengusaha kraft tangan. Kan? Sebagai contoh, pengusaha batik, pengusaha ukiran kayu, pengusaha logam, pengusaha emas. Kan? Kalau sekarang kita tak pakai barang kemas, siapa yang buat tu kalau bukan pengusaha kraft tangan? Kan? Okey, dan antara kejayaan dalam seni visual adalah guru. Seperti cikgu sekarang ni, cikgu adalah seorang guru pendidikan seni visual. Okey pelajar, kesimpulannya apa sahaja bidang yang kita ceburi, kita mesti buat sehabis baik untuk berjaya. Okey, tamatlah pembelajaran kita hari ini. Okey, ingat pelajar, kita pasti boleh lakukan yang terbaik untuk kejayaan masa hadapan. Okey, semoga kita berjumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Bye.